Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Diadini bin Mat Darus, nombor metrik 289130. Kami dari kumpulan 8 terdiri daripada 7 orang ahli akan membentangkan tugasan kumpulan, iaitu kertas kerja mengenai program webinar kesedaran jenayah penipuan cyber atau skamer. Assalamualaikum, saya Azidi bin Ahmad, nombor metrik 289295. Baik, mutakhir ini kes penipuan atas talian atau skamer di Malaysia dilihat semakin membimbangkan saban hari. Dari Januari hingga Ogos 2022, sebanyak 14,140 kes telah direkodkan oleh pihak PDRM yang melibatkan kerugian mencecah RM482 juta. Angka ini bagaimanapun menunjukkan penurunan berbanding kes pada tahun 2021 yang merekodkan 20,271 kes dengan jumlah kerugian sebanyak RM560 juta. Berbagai-bagai taktik kotor penjenayah ini mengenakan mangsa, antaranya perkhidmatan pemberi pinjaman wang yang tidak wujud, penipuan pelaburan dalam talian, penipuan pembelian, Macau scam, Afrika scam dan macam-macam lagi bentuk penipuan yang diwujudkan. Mangsa pula terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, daripada penjawat awam, pekerja swasta, pelajar termasuklah golongan yang telah tamat perkhidmatannya. Penjenayah ini seakan-akan telah menghidu dan tahu jenis taktik mana yang hendak digunakan bagi memperdaya mangsa, seterusnya mengaut keuntungan secara salah. Mangsa-mangsa ini pula seakan-akan terpukau dan tidak tahu bagaimana dan apakah yang hendak dilakukan sekiranya berdepan dengan perkara sebegini. Menyedari tentang kepentingan ini, kempen-kempen kesedaran terhadap bahaya penipuan atas talian atau skamer ini perlulah dilakukan oleh semua pihak, tidak kira pihak kerajaan, swasta maupun badan bukan kerajaan. Kempen-kempen ini hendaklah dijalankan secara holistik dan konsisten dengan memberikan tumpuan kepada golongan sasar agar ianya berkesan, seterusnya mengurangkan kes jenayah tersebut. Selain dari kempen kesedaran yang dianjurkan, masyarakat juga memainkan peranan penting dalam menjaga ahli masyarakat yang lain dengan ingat mengingati dan sentiasa menyalurkan maklumat supaya mereka sentiasa berhati-hati sekiranya mendapat panggilan atau khidmat pesanan ringkas SMS melalui telefon bimbit masing-masing. Sehubungan dengan itu, satu seminar atas talian yang bertajuk Webinar Jenayah Komersial Skamer telah dirancang untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya jenayah ini, selain berkongsi tentang apa dan bagaimana sekiranya seseorang itu menjadi mangsa skamer. Terdapat 5 objektif utama di dalam program ini, iaitu yang pertama, memberikan kesedaran kepada peserta apakah yang dimaksudkan dengan jenayah penipuan cyber atau skamer. Yang kedua, memberikan penerangan tentang jenis-jenis penipuan cyber yang sering berlaku di Malaysia. Yang ketiga, mendidik para peserta tentang cara-cara menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas jika menjadi mangsa penipuan cyber. Yang keempat, mendedahkan kepada peserta tentang taktik dan modus operandi yang digunakan skamer. Yang kelima, memberi tips dan tunjuk ajar kepada peserta tentang langkah-langkah keselamatan sekiranya diperdaya oleh skamer. Seterusnya adalah matlamat program. Matlamat utama program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang bahaya penipuan cyber dan taktik serta modus operandi yang sering digunakan oleh skamer. Masyarakat akan lebih berhati-hati sekiranya mendapatkan pendedahan awal, sekaligus dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah skamer ini. Jika program ini berjaya mendidik masyarakat, jenayah terhadap penipuan cyber akan dapat dibendung dan mangsa jenayah akan mendapat bantuan serta pembelaan yang sepatutnya. Seterusnya adalah tema program. Kami telah memilih tema bagi program ini iaitu Kenali Skamer, Jadilah Masyarakat yang Bijak. Tema ini dipilih selaras dengan matlamat program ini iaitu mendidik masyarakat di negara ini supaya lebih berhati-hati setelah mendapat pendedahan awal tentang jenayah penipuan cyber atau skamer ini. Maklumat projek. Nama projek, Program Webinar Jenayah Komersial iaitu skamer secara online. Tarikh projek 11 Februari 2023. Masa 9 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Tempat projek iaitu di kediaman masing-masing. Tempoh pelaksanaan 2 bulan. Bilangan penyertaan lebih kurang 100 orang. Syarat penyertaan terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Jawatan Kuasa Induk, Major Norzilah binti Aziz sebagai penasihat, Muhammad Diadini bin Mat Darus sebagai pengerusi, Timbalan Pengerusi Raihan Nazirah binti Muhammad Nazri, Penyelaras 1, Azidi bin Ahmad, Penyelaras 2, Zazlina binti Muhammad, Setiausaha Muhammad Hafizal Johari bin Abdul Wahab, Bendahari Ilya Zudiana binti Abdul Rahman,
Urus Setia Jerry Noel Ben Jeffery. Jawatan Kuasa Pelaksana. Teks ucapan dan kata aluan disediakan oleh Azidi bin Ahmad. Pendaftaran, senarai nama, sijil dan fail diuruskan oleh Sazlina binti Muhammad. Cendera mata, hadiah, sagu hati disediakan oleh Raihan Nazirah binti Muhammad Nazri. PA System atau Teknikal diuruskan oleh Muhammad Hafizal Johari bin Abdul Wahab. Pengacara majlis Muhammad Diadini bin Mat Darus. Persembahan montaj gimmick Jerry Noel Ben Jeffery. Publicity, banner, banting dan risalah Ilya Zudiana binti Abdul Rahman. Program ini merupakan program webinar yang tidak melibatkan kos yang tinggi. Jadi, kami telah membuat anggaran pendapatan sebanyak RM600 saja. Pendapatan ini adalah dari peruntukan kelab iaitu sebanyak RM400 dan sumbangan atau dana dari ahli kelab yang berjaya dikumpul sebanyak RM200. Memandangkan ini adalah program yang dijalankan secara online, maka perbelanjaan hanya diperuntukkan kepada honorarium atau bayaran kepada panel jemputan saja. Bayaran kepada 2 orang ahli panel adalah sebanyak RM300 setiap seorang, berdasarkan pendapatan yang diperolehi sebanyak RM600 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizal Johari bin Abdul Wahab. Nombor matriks 289359. Saya akan membentangkan jadual pelaksanaan aktiviti webinar jenayah komersial skema. Tarikh akan diadakan pada 11 Februari 2023 iaitu pada hari Ahad. Masa akan bermula jam 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lokasi pula ialah di platform digital dan kehadiran akan menggunakan QR code serta pautan untuk pendaftaran. Seterusnya, pendaftaran bermula jam 9 pagi untuk para peserta. Ucapan pembukaan akan bermula jam 9.15 pagi dan persiapan untuk tindakan moderator. Jam 9.30 pagi pula akan bermula sesi pembentangan oleh ahli panel. Dijangka akan tamat dan selesai pada jam 12.30 tengah hari. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Jerry bin Jeffery. Nombor matriks 289057 akan membentangkan tentang atur cara program. Pada pukul 9 pagi, kami telah membuat pendaftaran menggunakan imbasan QR Code atau klik pautan. Pada pukul 9.15 pagi merupakan ucapan aluan-aluan. Pada pukul 9.30 pagi merupakan webinar jenayah komersial, skema, pembentangan daripada 2 orang ahli panel, Timbala Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia JSJK Bukit Aman dan Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Pada pukul 12.30 hari merupakan sesi soal jawab dan 12.30 hari merupakan ucapan penutup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan, nama saya Sazlina binti Muhammad Jamil. Nombor pelajar 289401. Kali ini saya akan bentangkan mengenai contoh surat rasmi dan minit mesyuarat. Ini adalah contoh surat rasmi yang kita sediakan dan dihantar kepada jabatan dan agensi yang terlibat bagi memohon penceramah dalam webinar yang kita anjurkan. Minit mesyuarat pula kita sediakan selepas mesyuarat dibuat bagi punca kuasa segala pelaksanaan dan tindakan yang akan diambil. Jadual pelaksanaan aktiviti ini adalah untuk menyediakan segala aktiviti bagi pelaksanaan mengikut tempoh masa setiap aktiviti iaitu tarikh permulaan projek sehingga penyempurnaan projek. Ia juga mengenal pasti peringkat-peringkat bagi mencapai matlamat aktiviti. Dalam menentukan tarikh aktiviti itu perlu disemak dan diawasi. Ini adalah contoh jadual pelaksanaan aktiviti yang telah dibuat dari kumpulan kami yang mengandungi bilangan, tarikh dan perkara bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam setiap fasa. Dapat disimpulkan di sini, masyarakat hendaklah sentiasa diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam berurusan dengan mana-mana pihak yang tidak dikenali agar tidak menjadi mangsa skema.
Pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan semasa berdepan dengan situasi ini hendaklah disalurkan secara berterusan dan menyeluruh. Program-program kesedaran perlu dianjurkan sekerap mungkin oleh pihak kerajaan, pihak swasta, agensi-agensi yang terlibat, badan-badan bukan kerajaan maupun organisasi masyarakat dan keluarga itu sendiri dalam menerapkan budaya bertanggungjawabban kepada rakyat Malaysia amnya. Kerugian yang bernilai jutaan ringgit ini seharusnya dapat dielakkan sekiranya masyarakat sedar dan tahu bahawa mereka sedang ditipu. Penjenayah-penjenayah atas talian ini sentiasa menunggu peluang untuk menjalankan penipuan dan sentiasa mencari mangsa baru setiap hari. Diharapkan agar dengan penganjuran seminar atas talian seperti ini dapat membantu dalam mendidik dan menyalurkan maklumat kepada orang awam, seterusnya menurunkan graf jenayah yang sedang membelenggu kita sekarang ini.